Tidak dapat kita nafikan bahawa sektor pembinaan dan juga penyediaan infrastruktur merupakan memberikan faktor pengganda yang besar kepada ekonomi negara. Justru kami bingkiskan di peringkat awal perbincangan pada malam ini melihat pencapaian selama setahun sektor ini, dan untuk tujuan itu perbincangan pada malam ini kami bukakan pentas ini. Anda boleh berinteraksi bersama kami pada malam ini memanfaatkan platform Facebook Berita RTM. Komentar pandangan balas sangat diraikan bersama tetamu yang sudah pun diwar-warkan sejak awal, iaitu yang menemani saya pada waktu ini di studio adalah Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerjaya. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi kita. Cuma untuk kali ini sambutannya dia ada birthday dia. Setahun sempurna dasar-dasar prihatin yang cuba dibawakan di bawah kerajaan semasa. Tetapi kita tidak boleh terus terjun ke perbincangan tentang itu kerana kelihatannya dalam kalangan warganet sibuk membicarakan tentang kemalangan, kegeruhan yang berlaku berhampiran TBS lewat petang ini. Kebetulan saya pun lalu di situ lewat petang tadi. Memang hujan dan kelihatannya jejantas yang masih dalam pembinaan. Khabarnya kata insiden itu melibatkan jejantas yang runtuh. Namun ada laporan yang mengatakan bahawa ia berpunca daripada kemalangan. Jadi saya kira kita kena bertolak di situ dulu tanpa menunggu soalan daripada penonton. Ramai yang kata ini jejambat runtuh lagi ni. Saya rasa kita kena memula di situ, Datuk Seri. Pertama sekali terima kasih kepada RTM. Terima kasih sekali juga kepada Tuan Syed. Sekali lagi kita dapat bersama. Inilah cabaran dalam era teknologi maklumat, di mana maklumat ni berada di ujung jari. Apa-apa berlaku orang akan share. Tapi apa yang di-share di social media tidak semestinya benar. Gambaran luar seolah-olah berlakunya keruntuhan jejambat yang sedang dalam pembinaan sebenarnya tidak betul. Laporan yang kita terima sebenarnya adalah akibat kemalangan sebuah loader yang membawa crane melanggar struktur scaffolding lah, kita panggil struktur sementara yang untuk membuat kerja dan sebagainya. Struktur itu yang sebenarnya jatuh sebab dilanggar oleh loader yang membawa kren itu. Itu saja yang sebenarnya berlaku. Sudah pasti kita akan pergi ke lapangan. Kita ada CIDB, agensi kita. Dan projek ini di bawah kawal Selia juga, Lembaga Lebuh Raya. Sebenarnya bomba pun dah ada di lapangan untuk menyiasat dan sebagainya. Dan laporan lengkap sudah pasti kita akan sharekan dan updatekan di kalangan rakyat kita. Ya, anda saksikan tadi merupakan videonya, visual footage yang didapati dari ke tempat kejadian, juga telah pun diberikan laporannya pada di dalam berita pada pukul 8 malam tadi. Jadi seperti yang digambarkan, ia bukan melibatkan runtuhan jejantas, sebaliknya adalah merupakan pelanggaran lori yang membawa kren. Jadi laporan penuhnya nanti menterinya pun sudah menyatakan kita mula di situ dulu, sebab nanti takut ada pemanggil ada di Facebook yang bertanya kualiti apa semua. Jadi kita harus bereskan perkara-perkara asasi terlebih dahulu. Baik, sekali lagi Datuk Seri, terima kasih kerana hadir. Dan inilah cabarannya, Datuk Seri pun menyebutkan cabaran kerana expectation, jangkaan rakyat, pengharapan rakyat terhadap khususnya kementerian ini yang saya anggap membawa multiplier effect yang mungkin paling besar kepada ekonomi negara. Dan pencapaiannya juga untuk hari ini, sejurus selepas amanat Yang Amat Perdana Menteri berikutan pencapaian setahun kerajaan semasa ini, banyak suluhan diberikan. Jadi harus kita mulakan dengan ucapan tahniah dulu. Tetapi kita tidak boleh, dengan Datuk Seri ini saya tak boleh tengok hanya satu kementerian, sebab ini Menteri Kanan, dia ada kluster dia. Jadi mungkin kita bermula di situ melihat kepada keseluruhan kluster, memimpin menyelaras 6 kementerian yang ada. Ya, 6 kementerian utama kita ialah di bawah Kementerian Kerja Raya. Pertama sekali kita ada Kementerian Luar Bandar, KPLB. Kita ada juga Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Air dan Alam Sekitar, dan satu lagi ialah MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan dengan itu sebenarnya saya sendiri dah mengadakan mesyuarat kluster, dan bukan saja di kalangan 6 kementerian ini,
Sebab yang melibatkan infra ini ada lagi kementerian-kementerian lain. Misal kata Kementerian Komunikasi yang menjaga infra komunikasi kita. Kita ada Kementerian Tenaga yang menjaga hal ehwal tenaga. Tapi dia tidak berada direct di bawah kementerian kita, tapi dalam mesyuarat kita akan panggil mereka, termasuk Kementerian Wilayah dan sebagainya. Di situlah kita menyusun, berbincang, berhubung kait dengan strategi pelaksanaan, fokus kepada pembangunan infra. Apatah lagi dalam pendekatan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin, bila ada tiada lagi timbalan Perdana Menteri, maka Menteri Kanan lah menjaga kluster-kluster ini. Dan ini satu langkah yang baik sebenarnya. Disebabkan kalau kita melihat dulu kadang-kadang kementerian ini bekerja in silo, kata orang. Dan dia nak menjaga turf dia sendiri. Tapi dengan ada kluster ini, kita akan membincangkan segala isu. Misal kata contoh yang terbaik ialah dalam pembangunan perumahan. KPKT dah bersetuju dengan kita untuk dijadikan dasar iaitu IBS akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan rumah-rumah mampu milik misalnya. Dan juga setuju dengan menggunakan QLASIK. QLASIK ialah satu kaedah kualiti untuk memastikan bila rumah itu siap, ianya mematuhi standard dan kualiti tertentu. Ini juga telah dipersetujui dalam dasar perumahan yang telah dipersetujui oleh KPKT. Ini penting sebab selalunya kita menghadapi masalah bila rumah siap, tapi kualiti rumah agak tak memenuhi ekspektasi pembeli. Dan kita kena ingat, rumah mampu milik ini, mereka simpan duit, pinjam dan sebagainya, itulah harapan mereka. Tiba-tiba rumah siap, banyak lagi yang mereka terpaksa lakukan. Dan ini yang kita nak cuba elakkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri KPKT yang bekerjasama erat dengan kita. Itu juga dengan MOSTI. Ambil contohlah MOSTI, orang kata mengapa MOSTI berada dalam kluster infra. Mereka inilah sebenarnya tulang belakang yang membuat research, yang ada teknologi-teknologi baru, inovasi-inovasi baru, dan kita akan adopt dan bekerjasama dengan mereka untuk mengenal pasti apakah bidang-bidang teknologi baru yang boleh diterokai dalam sektor pembinaan misalnya. Inilah pendekatan yang kita laksanakan, bukan satu yang mudah, tapi kita juga daripada kluster inilah kita dapat idea dan akhirnya kita dapat mengubal dasar-dasar baru. Misalnya kata strategi pembinaan baru yang kita rangkakan di bawah CIDB yang akan diadopt oleh semua kluster kita. And hopefully inilah yang akan dapat membawa kita bersaing bukan saja di Malaysia tapi di pesada dunia nanti. Apabila Datuk Seri menyebutkan soal dasar-dasar baru yang membawa kehadapan kita, khususnya tahun 2021 ini adalah permulaan RMK12. Saya kira bila kita ingin melihat soal perancangan jangka panjang yang bertempoh sekitar 5 tahun itu, maka tentu suruhannya kepada RMK12. Sebelum kita melihat sendiri intipati bagaimana penyelarasan di peringkat kluster ini dilakukan apabila kita mula melihat kepada RMK12 ini. Ya, Datuk Seri. Pertama sekali, kita ada dalam kluster ini, kita ada jawatankuasa di peringkat menteri. Semua menteri akan hadir dan kepimpinan tertinggi kementerian itu, KSU, juga akan hadir. Dan bila diputuskan, dan jawatankuasa teknikal akan diketuai oleh KSU, Kementerian Kerja Raya, yang berbincang dengan semua KSU dan pegawai-pegawai tertinggi di peringkat kementerian untuk memastikan apa yang diputuskan, apa saja isu dapat diselesaikan di peringkat teknikal sebelum dibawa balik kepada jawatankuasa di peringkat menteri. Dan untuk itulah kita melihat bahawa masa akan datang penting untuk kita ada dasar pembinaan construction policy yang baru sehingga tahun 2030 yang ini sedang kita bangunkan. InsyaAllah kita akan bentangkan ke kabinet. Yang inilah nanti jadi garis panduan yang akan diikuti oleh semua kementerian, termasuk kalau dapat kerajaan negeri dan sebagainya. Kita juga sedang membangunkan dasar pembangunan jalan raya dan lebuh raya, dan ini juga akan menjadi satu buku panduan lah kepada semua kementerian. Dan akhirnya dasar-dasar inilah diharapkan nanti akan kita letakkan pada landasan betul. Bagaimana kita nak menggerakkan bukan saja infra di Malaysia untuk kesejahteraan rakyat kita yang lebih penting, seperti mana kata oleh Tuan Syed tadi, ialah untuk menggerakkan ekonomi kita. Apatah lagi pasca COVID ini. Kita kena
bersiap siaga, Ya. dan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun beberapa hari yang lepas meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada kementerian kami untuk memastikan implementasi semua projek-projek yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan juga rancangan Malaysia ke-12 ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Kita kena cari kaedah macam mana nak mempercepatkan segala pelaksanaan projek ini. Dan apabila Datuk Seri menyebutkan soal RMK 12, amanat juga menyebut tentang peri pentingnya ini juga diberikan fokus kepada Sabah dan Sarawak. Itu khususnya di dalam tempoh sekitar 15 tahun yang kebelakangan ini, pembangunan infrastruktur Sabah Sarawak itu sangat diberikan penegasan secara konsisten, termasuk dalam RMK 12 ini. Betul. Sebab itu yang dikatakan tadi, sebab Sabah Sarawak dari segi infra agak ketinggalan. Sebab berbanding dengan di Semenanjung, negeri-negeri merangkumi semua Semenanjung. Jadi peruntukannya bila dikombine lebih besar. Apatah lagi mereka di Semenanjung ini mencapai kemerdekaan lebih dulu. Dan sebab itu Sabah dan Sarawak agak ketinggalan. Jadi dia mengharapkan bahawa kita ada strategi khusus untuk Sabah dan Sarawak. Selain apa yang telah dilaksanakan, bagaimana kita nak mempercepatkan satu, perancangan dari segi infra, kedua, segala program berhubung kait dengan membawa rakyat Sabah Sarawak itu dari segi kemakmuran bersama di bawah wawasan kemakmuran bersama ini. Ini yang juga akan difokuskan dari segi program ekonomi, sosialnya dan juga infranya. Itu juga yang dipesan dan diamanatkan. Malahan hari ini Kabinet pun Yang Amat Berhormat Tan Sri memesan kita semua untuk melihat menyusun strategi khusus untuk Sabah Sarawak tanpa meninggalkan mana-mana negeri di Semenanjung ini yang agak ketinggalan juga. Kita kena lihat apakah strategi supaya kita dapat meletakkan dari segi kesamaan, dari segi kemudahan fizikal dan juga amenities, tapi yang lebih penting ialah berkongsi kemakmuran dalam negara kita ini. Apabila Datuk Seri menyebutkan soal strategi ini, kita tahu bila pembangunan itu dibawa di dalam kerangka Sabah dan Sarawak, cabarannya juga lebih besar disebabkan oleh bentuk muka bumi, kepadatan penduduk yang lebih disperse, lebih merata begitu, memberikan kesan pembangunan yang lebih besar. Saya kira kesan kos yang lebih besar. Saya membayangkan kos pembangunan di sana, di Sabah dan Sarawak itu akan dari segi paretonya, per kapitanya mungkin lebih besar berbanding apa yang di Semenanjung. Bila bercakap bab strategi itu, apakah, kerana tadi ada gambaran Datuk Seri menyebut soal jalan raya masa depan, sudah tentulah strategi juga mengambil kira elemen kos dan juga keberkesanan kos di dalam merencanakan Sabah Sarawak yang punya muka bumi yang jauh lebih mencabar daripada Semenanjung. Sudah pasti kalau banding dengan Semenanjung, pertama sekali dari segi industry players, sama ada dari segi mereka yang manufacturers, pembekal dan sebagainya, kebanyakannya daripada Semenanjung. Dan perhubungan Semenanjung dengan negara luar dari segi kos untuk mengimport barang satu ini, kita dapat satu lagi package tambahan. Jadi yang selebihnya tu bagaimana kita nak pastikan ianya dapat dilaksanakan. Ini hasrat kerajaan negeri Sabah yang baru dan juga harapan rakyat negeri Sabah. Jadi kita kena mencari kaedah. Dan ini salah satu yang perlu kita laksanakan untuk Sabah dan Sarawak. Apabila Datuk Seri menyebutkan soal kelewatan tu, saya nak menyentuh sikit secara lebih mendalam bagaimana kelewatan itu akan ditangani, tapi selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, anda manfaatkan Facebook Berita RTM untuk memberikan komentar dan bertanyakan soalan. Kita berehat dahulu. Langkah kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berfasa selepas pelaksanaan PKP pertama pada bulan Mac 2020 telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi semasa yang lebih baik. Kebenaran untuk aktiviti-aktiviti ekonomi beroperasi semula telah memberikan kelegaan kepada ekonomi negara dan yang lebih penting memberikan peluang kepada rakyat untuk kembali menjana pendapatan.
Ya, bicara naratif, saya ditemani oleh Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah bin Haji Yusof. Kita membicarakan tentang sektor dan kluster infrastruktur ini. Khususnya tadi juga sempat bingkisan dari amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membicarakan tentang pentingnya sektor ini. Saya tanyakan tadi satu soalan apabila Datuk Seri menyebut soal telah pun berlaku kelewatan khususnya dalam projek melibatkan Pen Borneo itu. Apa adjustment, penyesuaian yang dilakukan berikutan berlakunya kelewatan itu? Bila perubahan kerajaan dulu, Project Delivery Partners telah ditamatkan. Bila ditamatkan, maka sudah pasti adjustment terpaksa dilakukan sebelum projek ini diserahkan pada JKR Sarawak dan juga JKR Sabah menjadi agensi pelaksana. Dan pada waktu itu setahun telah diberi sebagai tambahan kepada kontraktor untuk menyiapkan. Tapi bila saya masuk kembali dan bila mengamati apa yang berlaku, maka kita telah berbincang dan akhirnya membawa balik kepada kabinet supaya kita tubuhkan apa dikatakan the Project Management Company yang akan membantu JKR Sabah dan JKR Sarawak. Diharapkan dengan adanya Project Management Company ini, ianya akan dapat membantu bukan sahaja dari segi pemantauan, tapi lebih penting untuk membantu Kementerian Kerja Raya dalam memastikan segala pelaksanaan itu akan dapat disiapkan mengikut skop dan kualiti yang ditetapkan. Yang lebih penting ialah memantau semasa pelaksanaan ini. Sebab banyak juga aduan berhubung kait dengan tempoh pelaksanaan. Tahulah bila orang membuat jalan, kerja dalam keadaan jalan yang masih dilalui oleh kenderaan, sudah pasti banyak cabaran. Dan ini kita memerlukan tim yang membantu JKR Sarawak. Yang saya kira JKR Sarawak dan JKR Sabah mungkin kalau nak laksanakan scale projek yang seperti itu besar, mungkin ketidakmampuan mereka disebabkan banyak lagi projek-projek lain yang sedang dilaksanakan oleh mereka. Ya. Datuk Seri menyebutkan soal Datuk Seri kembali ke kementerian ini kerana mungkin kita bincang hari ini soal setahun pencapaian, tetapi saya pernah sebut pada Datuk Seri setahun yang lalu bila kita ke udara bersama, ini kes sirih pulang ke gagang kan Datuk Seri kembali ke kementerian ini. Namun bezanya adalah selaku Menteri Kanan yang juga melihat dan memantau 6 kementerian yang lain. Tetapi kita tidak boleh nafikan juga cabarannya hari ini adalah dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini. Jadi learning curve Datuk Seri apabila dahulunya memimpin kementerian ini dan kini kembali dalam realiti COVID-19. Alhamdulillah, walaupun kami masuk saja terus PKP. Jadi PKP ini memberi pengajaran dan cabaran ini kita dapat atasi alhamdulillah dengan komitmen dan kerjasama dari semua, bukan saja kementerian kita, bukan saja agensi kita, tapi kementerian-kementerian lain. Dan semua orang sebenarnya belajar untuk menghadapi cabaran ini. Walaupun dalam cabaran ini alhamdulillah Kementerian Kerja Raya kita dapat mencapai KPI sampai 99%. Dari segi program dan projek yang kita laksanakan. Contohnya kalau kita melihat di Semenanjung ini, isu yang paling besar ialah jalan perhubungan ke Kelantan melalui kalau terutamanya musim perayaan LPT pun sesak, jalan yang melalui Bentong ke Kota Baru pun sesak. Sebab itu fokus kita untuk jalan ini ialah untuk menyiapkan apa dikatakan Central Spine Road ini, yang daripada Negeri Pahang, Betong, kemudian sambung Kuala Kerai ke Kota Baru. Yang ini alhamdulillah semua peruntukan dah dapat. Dan ada yang dalam pembinaan, ada yang sudah siap dan ada yang dalam perancangan, dan insya-Allah tender dan seterusnya akan dapat kita siapkan keseluruhan jajaran ini. Ini untuk di Semenanjung. Malahan Pantai Barat still ongoing, West Coast Expressway, tapi FR Federal Road nombor 5 tu daripada Sabak Bernam, Tanjung Karang, seterusnya masuk ke Perak, yang tu yang dibiayai oleh kerajaan pun sedang rancang dijalankan. Dan insya-Allah ada sebahagiannya akan siap tahun ini. Ini di peringkat di Semenanjung. Kalau kita lihat itu projek-projek besar yang kita laksanakan lah. Di samping itu sudah pasti ada juga yang very close to the people untuk pastikan keadaan jalan kita selamat. Sebab itu kita ada apa yang dikatakan program untuk black spot areas yang mana kerap berlaku kemalangan ini. Apa program-program kita laksanakan untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut supaya lebih selamat dan sebagainya. Ini juga telah dilaksanakan. Alhamdulillah, saya kira walaupun banyak lagi yang boleh dilaksanakan,
Alhamdulillah, saya kira pencapaian kita, apa yang kita rancangkan dapat kita capai. Angka yang Datuk Seri sebutkan itu agak memberasakan 99%. Dalam realiti kita tahu di awal PKP sektor ini adalah antara sektor yang tergencat. Hampir-hampir saja immobilize pada peringkat awalnya. Jadi dalam tempoh kita mungkin ekonomi ini tergencat buat seketika namun masih boleh mencapai 99%. Gambarannya seperti adakah kita under promise, sepatutnya kita boleh mencapai lagi sehingga kan hampir penuh. Bila saya katakan itu. 99% itu diukur daripada perbelanjaan. Okey. Sebab kita diperuntukkan sebenarnya 6 bilion lebih. Tapi disebabkan adjustment dilakukan, maka peruntukan kita telah dikurangkan. Disebabkan sebahagian peruntukan itu ditarik balik oleh Kementerian Kewangan untuk program khas membantu dalam program mengatasi pandemik COVID. Bantuan pada rakyat kita, bantuan kepada perniagaan dan sebagainya. Dan apa yang telah diperuntukkan, baki yang diperuntukkan dapat kita selesaikan dari segi perbelanjaannya sepanjang tempoh 2020 itu. Banyak program lainlah yang kita buat untuk 2020 itu. Kalau kita nak ukur dari segi program termasuklah pelan pembangunan jalan raya dan sebagainya, memang alhamdulillah kita dapat capai. Cuma kalau fasa pertama, bulan pertama bila saja berlaku PKP, itu memang mencabar sebab kalau kita berdasarkan CIDB, kita kerugian lebih kurang 11.6 bilion. Itu bulan pertama saja. Sebab masa itu hanya critical services yang dibenarkan. Dan yang lain tak dibenarkan. Tapi bila dibuka, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita nampak bahawa syarikat-syarikat pembinaan dan pemaju ini mula menggerakkan kerja mereka dan mula membiasakan dengan pematuhan kepada SOP yang menjadi sudah pasti cabaran, kos tambahan kepada industri players. Tapi CIDB datang untuk membantu dalam beberapa hal meringankan bebanan yang ditanggung oleh industri players. Bercakap soal industri players ni, kalau kita merujuk khusus kepada sektor pembinaan ini, Datuk Seri menyebutkan tadi bahawa kita ingin menggerakkannya dengan lebih daya kemajuan teknologi. Jadi bagaimana dasar kehadapan sementara kita mula mempunyai dokumen RMK 12 ini? Kerana kelihatannya seperti sektor ini juga masih lagi sangat bergantung kepada guna tenaga yang rendah. Justru pekerja asing itu masih menjadi pekerja yang penting. Dasar-dasar kita kehadapan untuk tempoh mungkin sekurang-kurangnya RMK 12 ini. Itu menjadi tumpuan kita. Digital economy, penggunaan automation, mechanization, dan semua kaedah-kaedah baru yang menggunakan teknologi. Memang itu pendekatan kita. Sebab itu tadi saya katakan menggunakan IBS, Industrialized Building System, di mana KPKT pun menggunakan dan dasar kita pun sudah ada untuk projek kerajaan mana yang 10 juta ke atas mesti menggunakan IBS sekurang-kurangnya 70% score point dia. Untuk projek swasta 50%. Dan kita berbincang dengan KPKT dan kajian negeri. Diharapkan dasar ini mesti diguna pakai sehingga ke peringkat PBT. Maknanya kalau mana-mana projek yang melebihi 10 juta untuk projek kerajaan dan 50 juta projek swasta, kalau mereka menghantar pelan untuk kelulusan, pelan itu mesti mematuhi keperluan IBS itu sendiri. Satu lagi yang kita nak bangunkan ialah apa dikatakan BIM, Building Information Modelling. Yang ini juga perlu sebabkan dalam Building Information Modelling kita di peringkat negara kita ini masih baru diperkenalkan. Walaupun dah lama dah ada, tapi kita nak latih lebih ramai players supaya mahir dalam bidang Building Information Modelling. Right daripada planning sehinggalah the whole life cycle of building itu. Kalau Building Information Modelling ni ianya akan dapat melengkapi keseluruhan perancangan pembangunan bangunan itu sendiri. Dan sudah pasti banyak lagi lah Highway Information Modelling yang telah kita bangunkan oleh Malaysia itu sendiri. Kalau dapat diguna pakai, ianya akan dapat melihat pada perancangan, pembinaan dan juga dalam maintenance, penyelenggaraan jalan itu sendiri nanti dapat dirangka dan dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini pendekatan baru kita, termasuklah kaedah-kaedah dan juga new material. Di sinilah kita menjalinkan kerjasama dengan MOSTI, dengan
banyak players lah yang perlu kita tingkatkan dari segi research kita. Di peringkat JKR kita ada Create, di peringkat CIDB dia ada yang boleh research arm yang boleh membuat kajian supaya memastikan new material, new method ini akan dapat diguna pakai untuk masa depan, supaya kita tidak lagi bergantung kepada foreign workers. Bukan mengatakan mereka tidak baik, tapi kita kena beralih dengan penggunaan teknologi, maka kebergantungan kepada pekerja-pekerja kurang mahir ini dapat kita kurangkan, tapi kita kena fokus melatih orang Malaysia itu sendiri supaya mereka menjadi pekerja yang mahir, separa mahir, dan akhirnya dapat meningkatkan bukan saja pendapatan mereka, tapi yang penting productivity dalam sektor pembangunan ini, pembinaan ini dapat kita bangunkan. Dan kurangnya orang kata bahan-bahan buangan, dan akhirnya akan mengancam juga kepada kelestarian alam sekitar kita. Inilah life cycle keseluruhan yang kita bincangkan di peringkat kluster infra ini yang kita nak fokuskan, dan insya-Allah dalam dasar yang kita bangunkan nanti akan merangkumi keseluruhan ini, bukan saja pada human resource kita, bukan saja kaedah pembinaan, tapi kita kena tengok life cycle keseluruhan sektor pembinaan itu supaya ianya dapat merangkumi keseluruhan aspek. Ya, walaupun kita kata ini merupakan mungkin sektor yang membawa multiplier effect antara yang terbesar, tetapi mungkin sektor ini juga membawa kesan carbon footprint yang juga besar. Jadi kesemuanya ini yang harus kita bincangkan senafas adalah tentang soal pergantungan kepada warga asing, yang sekaligus isu yang merentet dalam realiti COVID ini adalah kebajikan mereka, kerana banyak kluster-kluster yang timbulnya adalah disebabkan oleh berkumpulnya tempat penginapan kebajikan warga asing ini, juga realiti norma baru. Itu kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semasa PKP pemulihan dilaksanakan, ramai yang tidak mengambil berat pematuhan SOP. Akibatnya, kes positif COVID-19 naik secara mendadak sehingga mencecah lebih 5,000 kes sehari. Antara punca penularan COVID-19 yang dikenal pasti oleh KKM adalah di tapak pembinaan. Pada 13 Januari 2021, kerajaan terpaksa memutuskan untuk kembali kepada PKP buat kali kedua. Semua yang terlibat di tapak bina wajib mematuhi SOP sepenuhnya. Kita semua perlu memastikan pematuhi SOP sepenuhnya tanpa sebarang kompromi, daripada penginapan pekerja, pergerakan pekerja ke tapak bina dan sepanjang pekerja berada di tapak bina, untuk memastikan kita menang dalam lawan COVID-19. Kita jaga kita, teguh kita menang bersama. Pandemik COVID-19 kita tahu telah pun memberikan kesan yang besar kepada masalah pengangguran di negara kita. Kerajaan menerusi PKSO sedang pun melaksanakan program Penjana Kerjaya 2.0 dan pemerkasaan portal My Future Jobs bagi menggalakkan majikan mengambil dan melatih pekerja-pekerja baru. Setakat 26 Februari 2021, seramai 25,648 orang lagi telah pun berjaya mendapat pekerjaan. Ya, nampaknya selari dengan petikan daripada amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tadi, kita bercakap soal guna tenaga dalam konteks infrastruktur ini. Kebergantungan kita banyak kepada pekerja asing, dan itu yang sedang kita bicarakan bersama Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Daya Datuk Seri Fadilah bin Haji Yusof. Datuk Seri, tadi menarik tadi bila bercakap dalam realiti hari ini kita cuba untuk memberikan pekerjaan kepada warga tempatan, tetapi sektor ini adalah merupakan antara sektor yang sangat bergantung kepada warga asing. Apa yang kita selalu sebut 3D ni ya, dirty, dangerous, apa lagi satu D ni. Sebenarnya terlupa ni. Tapi ini realitinya. Apakah ada beberapa kementerian, bahkan Kementerian Sumber Manusia juga menyebutkan soal adanya dasar untuk absorb guna tenaga tempatan. Bagaimana dengan sektor ini? Memangnya apa yang berlaku ialah sekarang ni sektor pembinaan memang menghadapi kekurangan pekerja.
kebetulan bila berlaku COVID dulu, ramai juga pekerja dah balik ke negeri masing-masing. Disebabkan nak hari raya misalnya, ramai yang balik ke Indonesia, yang balik ke Bangladesh dan sebagainya. Dan bila berlaku lockdown, mereka tak dapat masuk. Jadi sebab itu di peringkat kementerian kita melalui CIDB menjanakan satu program khusus untuk melatih siapa-siapa lokal, khususnya mereka yang hilang pekerjaan. Disebabkan banyak syarikat tutup dan sebagainya, untuk dilatih dalam sektor pembinaan. Dan diharapkan mereka dengan latihan ini mereka akan dapat mencari peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan. Tapi banyak latihan kita ialah lebih dalam peringkat pengurusan ataupun semi skill. Sama ada dalam pengurusan projek, traffic management dan safety aspek dalam sektor pembinaan. Cabaran kita ialah the 3Ds ini agak payah sebab kurangnya minat pekerja tempatan dalam sektor ini. Tapi dalam skill-skill tertentu memang yang telah sama ada dilatih di peringkat akademi binaan dalam trade-trade tertentu, sama ada plumbing, wiring dan sebagainya. Yang ni tak ada masalah. Kita dah banyak pusat-pusat latihan. Bukan sahaja CIDB melalui IBM, kita ada Giat Mara, kita ada Kementerian Belia pun ada pusat latihan dan sebagainya. Kita dapat banyak melahirkan trade yang tertentu ini. Cuma yang the 3Ds ni memang agak mencabar. Tapi kalau ada, memang kita nak galakkan. Salah satu kemungkinan mengapa mereka tidak tertarik, satu dari segi gaji. Mungkin gaji kita agak rendah. Yang kedua, environment itu sendiri. Bisa kata tempat kediaman. Ini salah satu cabaran kita. Sebab itu Kementerian Kesihatan bersama dengan semua agensi bila memantau mengapa tapak pembinaan menjadi salah satu penyumbang kepada penularan COVID, ialah di tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang tidak mematuhi standard yang ditetapkan melalui Akta 446 di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan ini mungkin disebabkan itu pekerja kita lokal lah, orang Malaysia ini tak berminat. Lagipun di sini yang kalau kita tengok sendiri pun saya melihat saya pun tak sanggup dan tak tahu bagaimana mereka daripada Bangladesh, Indonesia dapat bertahan dalam keadaan sedemikian. Sebab itu kita melihat bahawa bagaimana kita nak memperbaiki keseluruhan persekitaran tapak pembinaan itu dari segi tempat tinggal. Dan bila berlaku ini, SOP tertentu telah dibangunkan. Dan sekarang ini diamanahkan Kementerian Sumber Manusia untuk menguatkuasakan Akta 446 supaya minimum standard tempat penginapan ini dapat dilaksanakan. Dan kita seringkali berdialog, mengadakan engagement dengan industri pembinaan ini untuk mencari bagaimana kita dapat membantu dan mencari kaedah. Ada yang telah memenuhi, malahan melebihi daripada standard yang ditetapkan. Dan saya melihat bahawa ini sebagai contoh yang patut diwawarkan. Sebab saya juga diingatkan, khususnya industri players ni lah. Kalau kita tak patuhi, kalau berlaku saja positif di tapak pembinaan, kita juga akan rugi sebab tapak pembinaan itu akan ditutup dan sebahagian pekerja kita akan dikuarantin, dan kuarantin ini kita hilang pekerja dan kita terpaksa menanggung kos. Lebih baik kita bersama-sama dalam kerajaan mencari jalan bagaimana kita dapat tangani isu yang didepani oleh kita, iaitu untuk kita ikuti SOP, untuk kita ikuti apa saja perancangan, dan kita bincang bagaimana kita dapat bersama mencari kaedah terbaik untuk memastikan sektor pembinaan ini boleh berjalan dan pada masa sama kita tidak menjadi penyumbang kepada berlakunya COVID-19. Ini yang harap saya dapat laksanakan bersama industri players. Kepada setengah pihak mungkin menganggap dengan realiti COVID-19 ni, blessing in disguise-nya adalah negara kita mula melihat kepada realiti ini. Bukan hanya dalam sektor pembinaan, penghilangan juga. Kita tahu pekerja asing datang ni, keadaan kebajikan mereka, penginapan mereka itu, Datuk Seri sendiri menyebutnya ada keadaannya yang kadang-kadang kita tidak boleh gambarkan bagaimana mereka boleh berada di situ. Tetapi pada pihak yang satu lagi pula, elemen-elemen penambahbaikan kebajikan ini akan memberikan kesan kos
ya, dan itulah yang menjadi permainan dalam kalangan industri players yang Datuk Seri sebutkan tadi, untuk mereka mengurangkan beban kos itu. Jika tidak, nanti akan mula dialihkan kepada pembeli dan memberikan tekanan kepada harga pula. Bagaimana kebijaksanaannya untuk kita bergerak ke depan dengan realiti baru, kerana digambarkan tadi pematuhan kepada akta ini, Datuk Seri menyebutnya, dan pemodenan ini juga, elemen-elemen yang kita gambarkan, kebajikan pekerja, juga realiti baru di bawah COVID-19 ini. Apakah kesemua perubahan norma baru ini nanti tidak akan memberikan kesan kos yang transferable, yang dialihkan pula, dipindahkan kepada pembeli? Kita kena menerima realiti. Bila berlaku keadaan macam ni, memang kos akan meningkat. Sebab itu kerajaan pun mencari jalan bagaimana dapat membantu meringankan bebanan yang ditanggung. Sebab semua pihak kalau berada dalam krisis, kita akan berdepan dengan bukan saja cost factor, banyak perkara-perkara lain yang sudah pasti akhirnya akan memberi kesan kepada kos. Sebab itu di dalam konteks ini, kerajaan misalnya untuk testing kepada semua pekerja-pekerja, kerajaan bantu melalui PKSO, di mana kalau ada siapa yang subscribe dengan PKSO, mereka akan diberi subsidi. Malahan baru ini CIDB pun mengumumkan untuk testing kepada syarikat, diberi subsidi RM50 pada semua pekerja-pekerja pekerja-pekerja asing ini. Kalau mereka berdaftar dengan CIDB dan ada green card, mereka layak mendapat subsidi sehingga RM50 setiap pekerja untuk testing. Ini untuk imbangi bahawa dapat mengurangkan kos yang mereka tanggung. Tapi pada masa yang sama, syarikat ataupun industri players ni kena mengambil tanggungjawab. Kena bersama. Dalam hal begini, kita kena cari jalan bagaimana kita dapat mendepani cabaran ini. Sebab itu kita katakan tadi, salah satunya ialah kalau kita dapat beralih menggunakan teknologi baru. Kurangkan kebergantungan kepada pekerja, mechanization, automation dan sebagainya. Jadi pekerja tak ramai, mungkin dari segi situ penjimatan kos. Misal kata saya pergi juga pada beberapa syarikat yang sekarang ini beralih menggunakan modular system. Dengan modular system, dia kata dia dapat menjimatkan kaedah pelaksanaan kontrak itu sebabkan kos lainnya dapat dijimatkan. Satu, dia dapat siapkan dengan cepat, lebih cepat daripada conventional method. Dan dengan ini penjimatan kos dari segi satu sektor. Pekerja je kurang, jadi itu juga penjimatan. Jadi sebab itulah kita kena melihat keseluruhan itu. Sebab itu kita nak galakkan industri players ini beralih menggunakan kaedah baru. Balik, jangan memikirkan kaedah menggunakan labor yang murah. Kita mengingatkan ini akan menjimatkan, sebenarnya tidak semestinya. Kita kena beralih kepada teknologi baru ini. Datuk Seri banyak menyebutkan soal meminta dan kepada, saya membayangkan industri player ni dia akan menantikan insentifnya. Apa insentifnya? Kerana dia are driven by profit and loss kan. Jadi saya bayangkan tentulah mereka nantikan apakah bentuk insentifnya untuk menggalakkan mereka beralih kepada teknologi-teknologi baru yang cuba dipromosikan. Malahan kita berbincang sebab kita ada satu lagi kluster ekonomi yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin, di mana Kementerian Kewangan pun berada dalam kluster tersebut. Ini yang kita cadangkan bila kita berinteraksi dengan industri players. Mereka juga mengharapkan kalau mereka beralih, mereka akan dapat insentif. Dan segala insentif ini, hasrat mereka sebenarnya kita dah sampaikan kepada kluster ekonomi, dan mereka akan melihat keseluruhan. Apakah insentif, apakah tarikan yang boleh kita berikan pada industri players. Sudah pasti. Tapi mereka lah kena lebih proaktif lah untuk membuktikan mereka benar-benar dah nak beralih kepada cara kerja yang baru. Apatah lagi dalam norma baru ni, cara kerja pun kena baru, dan kita kena melihat bagaimana yang terbaik untuk masa depan negara kita. Di peringkat awal dahulu saya masih ingat antara isunya adalah soal pematuhan SOP. Tapi dengan SOP yang semakin dilonggarkan ini, ada juga yang mengatakan bahawa dengan melonggarkan ini dan pengurangan ujian, maka kes-kes yang positif ni mungkin akan didapati lebih kurang. Kita akan bercakap tentang itu nanti sejurus kita selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
seperti yang telah pun kita bincangkan dan war-warkan beberapa kali tentang bagaimana kesan impak terhadap ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan ada kesungguhan yang telah pun digambarkan sepanjang 1 jam kita bersama akan dapat mengembalikan dinamika ekonomi negara kita. Terima kasih kepada Datuk Seri. Tahniah setahun ini. Boleh ke? Kalau dapat kata ucap taziah. Kerja lebih lagi sehingga rakyat yang akan menentukan. Semakin dekat dengan pengiraan prestasi. Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih kepada semua penonton yang menemani kita sepanjang 1 jam tadi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Jumpa lagi.